Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang kita berada di bulan Rejab nak. Bulan Rejab ceritanya biasanya Isra Mi'raj. Isra wa Mi'raj. Tadi tu imam pun baca tentang nasihat yang berlaku dalam Isra Mi'raj. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, al-ayah. Iaitu Allah menghendaki supaya kita menunaikan amanah. Maka di antara yang dipertontonkan pada malam Mi'raj, orang yang kena seksa dalam neraka dengan sebab tidak menunaikan amanah. Cerita Isra Mi'raj bermula dengan belah dada Nabi, bukan dengan naik burak, dengan belah dada. Isra Mi'raj adalah satu mukjizat. Apa dia mukjizat? Mukjizat ni benda yang melemahkan akan manusia daripada meniru atau mengalahkan dia, yang terbit daripada Rasul. Jadi siapa yang mendakwa jadi Rasul, maka dia disertakan dengan mukjizat. Cerita mukjizat ni cerita kita budak-budak kecil lagi dah. Sampai sekarang kita dengar cerita mukjizat. Tetapi setengah orang walaupun dengar semua cerita mukjizat ni, tapi dia tolak mukjizat Nabi. Padahal dia mengaku mukjizat adalah perkara yang pelik yang Allah beri kepada para nabi, para rasul. Dan dia juga yang cerita kepada anak cucu dia. Tetapi dia yang tolak mukjizat Nabi. Ini akhir zaman. Akhir zaman gitulah. Kalau dulu dah akhir zaman, motosikal tayar 2, dia ni tayar se. Saya duduk atas angin, dia akhir zaman. Nah, haji 3 kali pergi ke Mekah, tolak mukjizat Nabi. Ustaz, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok saya kira, balik Mesir, balik Jordan, tolak mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolak ke mana? Tolak Quran. Quran kan mukjizat. Di antara ratusan mukjizat yang berlaku pada batang tubuh Nabi SAW, kurniaan Allah, yang masih tinggal sampai sekarang Quran. Betul tak? Bila kata peraturan yang diadakan sekarang ini molek dah, maknanya dalam Quran tu tak payah buat kan? Bila kata maknanya peraturan, undang-undang, perlembagaan yang ada sekarang ni molek dah, maka ada dalam Quran tu benda. Tak payah buat lah. Tidak sesuai dengan zaman moden ni, maka orang ni tolak mukjizat. Kerana Quran mukjizat. Quran satu mukjizat, bukan Surah Mi'raj. Surah Mi'raj Quran surah ni. Kok pihak mana Quran ni mukjizat? Pada segenap pihak. Cara turunnya, cara penyampaiannya, hukum yang terdapat di dalamnya, iktibar, cerita yang belum berlaku, yang telah berlaku, yang akan berlaku. Ni sebuah cerita. Tak ada lagi buku lain yang dapat menandingi Quran. Kerana Quran menceritakan benda yang tak berlaku lagi. Nah, buku lain tak ada yang tak berlaku lagi. Yang berlaku dah tu pun campur dengan nawak. Maka Al-Quran menceritakan perkara yang akan berlaku. Sama ada yang akan berlaku kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Betul berlaku. Itu panggil mukjizat. Benda yang mengalahkan orang lain. Mukjizat Al-Quran. Tapi yang kita ayah haji, Tok Guru Ustaz Lening, tolak Quran. Dia tidak tolak buat ngaji no. Mana Jumaat Yasin 3 kali.
Tapi bila orang nak ajak balik supaya berhukum dengan Al-Quran dan hadis, mula jadi pada hal yang masih memberi sokongan kepada pemerintah-pemerintah jahiliyah yang tidak sudi melihat Islam itu berkuasa. Maka ayah haji, Pak Lebah, Mak Haji, Ustaz lagu ni memang orang yang lawang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak payah buat Isra' Mi'raj. Tak payah. Tapi pelik Isra' Mi'raj kat dia. Nampak? Isra' Mi'raj juga, ustaz-ustaz dia pun cerita Isra' Mi'raj juga. Patut sembang tarikh. Mu cerita kelebihan Nabi, kehebatan Nabi, tak boleh tanding. Ni Quran ni mukjizat ni, mu wajib beramal. Allah jadikan bumi Malaysia ni supaya kita jalankan pemerintahan menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Baru tunai mana? Tiba-tiba pemerintah-pemerintah yang disokong oleh mana Pak Lebah, Pak Haji, orang kampung, bodoh-bodoh ni, nah, tidak mau balik kepada Al-Quran dan hadis. Jadi terang-terang tolak Quran. Tolak Quran tak payah buat dah majlis Isra' Mi'raj. Nah, buat api birthday tu you kamu. Nah, tak guna lah. Dr. Yusuf Qaradawi sebut apabila ada di dalam sebuah negara itu satu golongan yang nak mengajak manusia balik kepada Al-Quran dan hadis, sedangkan apa yang ada pada ketika itu tidak balik kepada Al-Quran dan hadis, maka semua orang yang bernama Islam wajib memberi sokongan, sama ada dengan wang ringgit, dengan tenaga, dengan fikiran maupun dengan nyawa. Wajib. Ni dia beri sokongan kepada golongan-golongan yang tolak Islam. Hak pada hak tolak Islam kita tak boleh, kerana mereka memang benci kepada Islam. Tak menyokong kampung ni. Mendirikan kerajaan Islam lebih wajib daripada sunat. Dia sunat belaka ya haji. Tak ada sekar pun ada sunat ya. Ini cerita Isra' Mi'raj, cerita mukjizat. Berlaku pada Nabi dan para Rasul. Benda yang al-khariqu lil-adah, benda yang luar biasa. Kalau dalam kitab-kitab Jawi dia kata benda yang mencari adat. Bahasa mudah kita sekarang luar biasa. Biasa lain, tapi berlaku lain daripada biasa. Dia panggil khariqul adah. Kadang-kadang berlakunya kepada Nabi dan Rasul, orang panggil mukjizat. Kalau berlaku kepada musuh-musuh Allah, dia panggil ihanah. Seperti yang berlaku pada Musailamah Al-Kazzab. Benda pelik tak? Musailamah Kazzab ni, nama Musailamah, tapi gelarang Kazzab, maknanya bapak lebong so. Di Arab ni kalau lebong dipanggil kazib, penipu. Tapi kalau bapak menipu, bapak faham bapak. Bapak ni mana hebat dalam bab nipu, bukan bebel kurang. Bapak tu macam Abu Jahal tu, bapak jahil tu. Bukan jahil, Abu Jahal, bapak segala orang jahil. Maka Kazzab, bapak bom. Orang kata dia Musailamah, mu ngaku jadi Nabi. Rasulullah SAW ngaku juga jadi Nabi, dia ada mukjizat. Dan mu ada apa? Kita tunjuk mukjizat. Kata Musailamah gini, boleh nak tunjuk mukjizat? Mu ingat tak cerita Qatadah rahimahullahu ta'ala perang dalam satu perjuangan, kena panah pada pelipis dia, tubik mata sembah, mata kolek mata Qatadah sahabat Nabi kena panah di mata tubik luar. Mata kita ni sebenarnya kalau katok kuat ditubik, dia gantung je orang mata, boleh masuk mula. Kenapa? Tak percaya balikkan awak tubik seorang-seorang mata. Tak. Kalau tak berani nak masuk semula, mampu tak tahu. Tak. Tapi tubik tu orang tak butuh. Jadi Nabi panggil Qatadah, Nabi ludah dengan sekali dengan doa di mata yang
kena panah hak tubik gantung. Maka dipuk oleh tangan Nabi, masuk semula. Kata dah kata cerah pada mata hak belah kiri. Mata hak kena panah cerah pada tadi, cerah pada hak sebelah molek lagi. Itu mukjizat Nabi buat. Hari ni aku nak buat, mu panggil seorang hak mata buta, biar keludah jadi celek. Orang buat bawa seorang mata buta di depan Musailamah. Tengok belaka ni, ditunjuk dia ramai buat di belah raya. Musailamah pun ludah di atas mata hak tu. Hak orang hak mata buta sebelah ni jadi buta dua belah. Kita dah lewat dah ludah mata orang boleh jadi buta. Orang panggil al-qariqul adah tu, benda yang pelik tu. Tapi tujuan ihanah, nak menghina dia. Nak hina. Nampak? Jadi hina. Nabi nak mengalahkan lawan. Mengalahkan lawan. Air keluar ke tangan Nabi, mukjizat. Batu beri salam kepada Nabi, mukjizat tu. Ada pemimpin sekarang batu beri salam dia. Nampak? Sebelum jadi Nabi, berlaku dah kepada para rasul. Sebelum latih jadi Nabi, budak-budak ni. Nabi Isa AS dia boleh khabar kat mana mak dia, budak-budak lain ni susu kuih. Jadi orang budak-budak main dengan Nabi Isa, dia tanya, Isa, mak aku buat beronok tadi. Dia susu kat mana? Nabi Isa khabar. Dia boleh tahu. Lecing ni bang, dua beradik. Bang, kamu pula khabar mak aku buat lada sarok begitu begini tak. Lecing tak, dah balik sekolah abang. Akhirnya ibu bapa buat mesyuarat, panggil dia keki apa semua. Tak benar budak-budak kek kawan dengan Nabi Isa AS kerana hilang tak mau kuih dapur. Susu bawah tangga jumpa, susu dalam gobok jumpa. Tu dia panggil irhas. Nampak? Sebelum jadi Nabi. Benda pelik. Boleh tahu. Nabi Muhammad SAW pun berlaku banyak. Di antaranya ketika mengikut perdagangan pak saudara dia. Pak saudara Nabi namun dia Abu Talib. Abu Talib pak saudara Nabi. Bawa Nabi ni masih kecil lagi, budak-budak, singgah di satu tempat. Tempat tu ada madrasah, ada pondok tu, ada surau. Jadi Tok Imam hak duduk situ, duduk mengatik situ, dia kaum Bani Israel, ahli kitab. Dia pandanglah kitab. Jadi dijamu sama orang nak pergi negeri Syam, mesti singgah di surau dia, pergi makan. Dia kata kepada Nabi, ya Muhammad, mari belaka ajak. Aku jamu dia bukan Muhammad. Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, mari belaka. Panggil belaka, jangan tinggal seorang. Rupa-rupanya Abu Talib ni tinggal Nabi seorang dua. Pasal budak kek. Dia kira budak kek ni jamu orang makan sedap. Budak kira budak-budak lah yang apa. Macam kita lah kalau ada makan masjid kan. Nasi minyak situ ni ya. Budak-budak nangis ni duduk dapur. Dah uji hari. Duduk belakang. Tok Imam Tok Bilal tu bik cokel berhayang kat mulut ni. Kalau bak makan, budak-budak ke dia. Apa benda kau? Biar budak-budak dulu. Kita dua hak puas 3-4 lari ke darah hayang. Dah. Budak-budak suruh main dah. Main apa? Budak-budak kejap. Apa benda? Apa kita samping budak-budak itu? Ni perangai ni. Perangai Abu Talib ni. Kalau bak makan, budak-budak dia. Kita puas kita tu. Tak kena kita ni. Samping tak jual kau. Dan ni mari lewat masjid. Dia mari lewat, dia tengok budak kek masuk sah. Budak kek lah, budak jam 1 kalau tadikan. Sah lah 2. Tak, dia tengok ada budak. Dia mari ke dia. Tak, kat 3. Ya, dia kita tolak budak. Belakang. Tengah semayang, haram dirombok orang tengah semayang. Walaupun tidak balik. Faham baik? Mana boleh rombok kawan tu tengah semayang. Kawan tengah semayang budak kek. Dia mari kat 2. Tolak dia nak masuk situ. Ambumu siapa dia perang. Hukumnya haram. Budak-budak yang sedang semayang, kita pergi akad dia adil apa semua. Tak boleh. Siapa suruh mari lewat? Mahal tak? Sebab tu dalam saf, budak-budak dan orang tua boleh bercampur apabila saf tidak benar.
Dah susah kan. Banyak sangat kemuskilan dia tanya bila dah semayang budak-budak masuk gua ni pulak. Tak susah. Dia memang aturan sah daripada asal orang dewasa dulu hak balik. Lepas tu hak tak balik belakang. Tetapi kata ulama-ulama bila sah orang balik tak pernah, datang budak pergi masuk, orang tua tak ada dah, mari budak orang tua diam, tak boleh halih dah budak ni. Tak boleh halih dah. Dia kena duduk sambung sah saja. Mu mari belakang, duduk belakang. Tak muat sah, sah duduk belakang. Dia mari tolak budak ni belakang-belakang. Budak tu nak tarak kucing. Budak-budak takkan nak lepuk, tak kira kan. Ni nak buat something. Jadi pergi panggil. Jadi nak katanya Abu Talib dah, panggil belakang dah. Abu Talib katanya pendeta ni ada seorang lagi. Dia orang khamat. Dia kata ada seorang lagi tinggal. Abu Talib kata budak-budak cek tawak kira budak-budak. Tak ada budak-budak aku nak jamu belaka. Abu Talib dipanggil Nabi. Nak dengar dia. Panggil mu nasib baik. Orang panggil juga ini. Boleh makan. Jadi mari. Maka pendeta ni tengok. Nabi berjalan awak ikut. Awak ikut ke atas kepala. Ada sini. Esko ke bagi ayat awak ikut. Ada. Yang kita takut sangat itu. Aduh. Apa yang kita tak boleh mikir. Macam-macam cerita kehebatan batang tubuh Nabi Muhammad SAW. Yang kita tak ikut tu apa? Yang kita dah ikut sangat ni ada awak ikut. Orang dua orang sangat ni. Kalau dia kata pukul 2 mari pukul 10 han dia dah. Bapak gitu semua. Kalau dia kata jangan pergi masjid, dah pergi masjid. Ampun, orang tu ada awak ikut. Habis kuat, anjing ikut. Nak kata, tu ada. Tak ada kelebihan, tapi dah kita buta. Orang buta yang hanya belaka antara ayam titik. Dah tu mata dia, mata bodoh dia panggil. Ni Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Manafiah, maka tidak sekali-kali, tak ada lah tujuan lain. Kami utuskan kau wahai Muhammad menjadi rasul, melainkan rahmat sekalian alam. Allah Rabbi. Awang ikut. Hebat. Orang gini orang malu. Awang ikut. Tak jadi Nabi lagi. Yang berlaku pelik lepas jadi Nabi dipanggil mukjizat. Daripada lepas ajrun makna lemah. Mukjizat makna perkara yang melemahkan tandingan-tandingan. Bulan terbelah dua mukjizat. Kita tak ada tengok, tak ada gambar lagi. Tapi sahabat-sahabat mutawatir secara ramai-ramai lihat belaka dengan musyahadah, tengok dengan mata lendir. Bulan yang mengambang terbelah dua. Nampak zaman Nabi. Pada bulan 3 tahun ni 2007, satu gambar yang diambil oleh NASA. Teropong dia lah, teropong dia besar. Bukan macam hak jual waktu minggu dengung. Faham tak? 30 riyal teropong tu. Pula tengok dah lapar dah tu. Nampak rekahan pada bulan. Rekah bekas terbelah. 1400 tahun itu terbelah dua. Gambar terbaru ambil bulan Mac 2007, nampak raka bekas terbelah tu. Dia fokus dekat zoom. Besar lah kerana dia punya teropong. Dia punya copong ujung dia tu 2 tis surat. Boleh muat. Besar lah. Tu baru teropong. Itu kebenaran Islam. Rupanya sungguh mukjizat bulan terbelah dua. Bukan cacing, bulan. Tapi kita ni jenis tak erti. Tak erti kita ni. Batu-batu baik-baik tu. Berapa kali dah sebut. Akhir sekali nikmat yang paling besar melihat Allah. Nabi kata innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama ra'aitumul qamara fi lailatul badri. Atau kama qala, kamu semua nanti pasti akan dapat melihat Tuhan kamu di hari kiamat seperti mana kamu memandang bulan 14 bulan getek. Hadis Nabi. Buat cerita dengan bulan kalau barang baik. Mana reti-reti lah.
Kena reti-reti. Dah buat misalnya lain. Tengok Tuhan seperti tengok bulan. Orang tengok bulan 14 mengambang. Orang pakai seperang. Bulan 14 seperang bengong. Orang seperang hilal anak bulan. Baru orang tu pergi seperang. Maknanya bulan 14 terang benderang. Duduk celah abang nampak juga. Pasal 14 bulan ketek. Itu maksudnya kita lihat Allah tidak ada hijab. Bukan buat Tuhan bulat dah. Mana sebagaimana kita lihat bulan yang bulat cerah menerang. Tak ada lindung sedikit pun. Cerita dia. Bulan pun terbelah dua. Mukjizat Nabi. Tak ada pemimpin-pemimpin sekarang terbelah dua bulan. Yang ada terbelah masjid Gujar ada terbelah dua. Faham? Nyetang di Brozal. Itu bukan mukjizat tu puak-puak Musailamah tu. Jadi ceritanya bukan sekadar cerita, balik kepada kebenaran Nabi, maka tidak ada lagi yang lain daripada itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang patuh pada Allah dan Rasul, maka dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar. Ada. Sekarang ni di depan kita ada dua golongan. Tak kira lah siapa-siapa pun. Satu golongan nak ikut Nabi, satu golongan tak mau ikut Nabi. Hak mana hak kita nak ikut? Tepuk dada lah, tanya selera. Nak ikut hak mana-mana. Terang-terang dah. Kalau mempertahankan arak, mempertahankan judi, sahih golongan Dajjal. Betul tak? Dajjal ni maksudnya orang yang menyesatkan orang lain. Dajjal. Batu kalau jahat sikit, dia panggil Dajjal. Bapa curi ayam orang, panggil Dajjal. Pasal dak hebat jahat dia. Dia menyesatkan orang. Macam ayah Ping tu cucu Dajjal. Faham tak? Menyesat orang ikut dia jadi rosak habis akidah Dajjal. Sebelum Dajjal mata satu, mata dua tu. Tok Guru mata se. Sekarang ni anak murid Dajjal baru. Tok Guru turun zaman Imam Mahdi lagi. Mata suting. Macam-macam benda duduk. Dengan macam-macam subsidi ditawarkan bagi umat manusia. Orang ikut dia sesat akhir zaman. Menyesatkan orang lain, anak cucu Dajjal lagi. Dah harap, boleh harap. Bapak besar pada masjid kita ni. Masjid ni besar lah ni. Kita tengok ni awak. Kejut besar, duduk cek. Besar ni, besar ini lagi. Besar kilang agak lagi. Islam hadari. Berjudi boleh atas bukit ni. Jadi kita ambil kesempatan nak beri nasihat kepada pemimpin-pemimpin sekarang ni supaya balik pakai jalan. Bukan aku nak jawatan muda. Supaya bertabat. Tidak mati sesat. Tak bertabat memang sesat. Pasal dosa terlampau besar. Membiarkan arak dan judi bermerajalela. Membiarkan murtad berlaku semena-mena tanpa akta sedikit pun ada. Tanggungjawab berlaku. Jadi di antaranya hikmah ataupun cerita ataupun pengajaran dalam cerita-cerita Isra Mi'raj ni yang banyak sangat kita dengar, iaitu tentang lisan, penjagaan lisan, mulut. Nabi dipertontonkan di langit. Bagaimana orang yang dipotong lidahnya. Lidah dia potong. Oh sakit potong lidah. Kita kena gunting sikit ni di ujung jari, sakit dah. Dah kalau kerak lidah, kita tarik lidah kita kerak diri biar putus. Lepas tu guli batin sakit tang, bangun tarik pula, kerak pula. Dan ada yang ambil penyangkut besi, cangkuk pada pipinya, tarik sampai rabuk pipi-pipi. Oh sakit.
Kereta kancil TAD 3191 api dok padam. Malah nak tolak kan ramai-ramai. Nah, kancil TAD 3191 api. Lampu lah bukan api. Lampu tak ingat padam. Nah. Kerana kebanyakan daripada sebab orang masuk neraka lidah. Oi, lidah jangan main. Lidah ni dia tak macam anggota lain, dia pelik. Dia dua lubang pada tubuh anak Adam. Hak ni banyak duduklah hubung api neraka. Di atas se mulut, bawah se kemaluan. Lubang ni kena jaga. Tapi yang paling bisa mulut. Nampak? Sebab tu dipertontonkan kepada Nabi pada malam Isra' Mi'raj. Bagaimana orang yang tak jaga lidah dia. Isra' Mi'raj ni gazet je. Minggu depan main cerita keling. Malam ni tunjuk dulu lah TV. Sikit seminit je. Nah, gazet tidak sama dengan main sungguh. Takkan gazet 2 jam, main 2 jam kau. Dah tengok main, tengok gazet. Nah, tunjuk sikit-sikit. Tapi tak lagi cerita dia sama. Kalau gazet ego cerita tamai jatuh daripada lewat bar sama kau main ni. Dia lenyek di kereta api kau. Nah, maka ditunjuk gazet dulu dengan sebab lidah. Lidah ni dia pelik sikit. Tuhan jaga dengan gigi. Dia pagar pula. Lidah Tuhan boleh dalam, lepas tu buat bing dua. Pagar dengan gusi, dengan gigi. Tutup dengan bibir pula, pintu pagar. Oh, baik. Rata je jember ni. Jangan main lidah bisa. Dia tak ada tulang kan? Jangan main barang lembek, jangan gurau. Ni suka buat dah. Barang lembek jangan gurau. Nampak? Ada berlaku pada tahun 2001 tak silap lah. Ada budak-budak dia bandar ni. Nah, ada Pondang cari makan malam-malam. Ada 3-4 orang. Lelaki ni pakai baju puang, jalan gedek, baju kebaya. Labu putih, keting, labu putih. Mata Ezra hendakat ni. Nah, dia buat puang. Lembek lah ke cakap pun. Puang apa semua lama gitu. 2 orang, 3 orang ni pergi kaca. Cari nyakit. Nyetang di Pondang boleh batin. Jangan main orang lembek. Dah. Nampak lembek gitu. Nah, Pondang malam, siang mikul berat. Dah. Sebab tu lah keting kita dengan lidah mana kerah? Kerah keting tau. Betul tak? Ada tak pecah habis keluarga anak-beranak dengan sebab keting? Dah. Yang jadi kena cerai apa semua laki bini sebab keting ada? Ada. Lidah lah. Nah. Jangan gurau. Kura. Tapi jangan saya dengar lah sahabat 15 maut digigit kura-kura. Tak ada. Barang keras orang tak takut. Orang takut barang lembek. Tu teduh sela. Mana kerah dengan kura? Ular teduh sela. Lembek. Main kau keleh. Allah tangan 7 malam hati. Tu tak? Barang lembek dengan kura. Nampak? Bisa. Tapi bisa tedung sela, bisa lidah ni. Patut dipertonton pada Nabi. Kerak lidah. Tobik darah kembur ni dalam neraka lagi. Pasal apa? Lidah jahat. Lidah jangan main. Batu silap perkataan sembang dalam api neraka. Kalau nak cakap banyak, cakap benda baik. Nabi sebut dalam satu hadis yang popular, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut atau kama qala. Barang siapa yang yakin dengan Allah dan hari akhirat, maka katalah hak molek-molek. Kalau nak cakap agama, cakap 4 hari 4 malam. Nak ceramahlah sampai ke subuh. Tapi tak boleh pukul 12 je. Nampak lalu joget apa lepas subuh. Ini pelik ni. Nabi kata fal yakul khaira, berkatalah yang baik. Al-Imam Al-Ghazali Allah kata, katalah yang baik ini walaupun tidak berhenti. Mana cakap. Tapi pelik orang ceramah 12 kena berhenti. Dalil lebih. Dan nyanyi boleh lebih. Nyanyi boleh lebih. Itu pelik tau.
Nyanyi boleh lebih, joget boleh. Tetapi musim boleh lebih. Nah, 81 ke 2 musim lagi kata tapi. Nah. Tapi ngajar tak boleh lebih. Berkata yang baik, cakap yang baik. Duduk atas gerai siapa ke rutuh gerai apa, cakap yang baik. Dah tak ada benda baik nak cakap, ada benda kotor-kotor. Auliyasmun atau diam sahaja. Cakap boleh sakit. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah dalam Quran. Tidak berkata seorang anak Adam itu akan satu kalimah, melainkan ladaihi, kiri kanannya ada raqib atid. Raqib atid ni malaikat yang tulis apa yang kita kata. Kata ulama-ulama, kalau kita reheng boleh tak? Tulis tak? Reheng. Nampak? Tak usah kata mufah. Tak usah kata buat fitnah korang. Tulislah tu. Nah. Batu dia lebih bisa. Jarang kita dengar kena kekah rima. Lening tak? Setahun ada 3 orang kekah rima, rabak labu uti. Nah, gitulah. 3 kes berlaku. Tapi kalau kes lidah, Allah, anak hari, boleh bating. Nampak berkacau hanya tak tepung lagi ke belakang, kes lidah. Tak cerah-berah. Mak tak ngaku anak, anak tak ngaku mak. Nah, cucu tak ngaku tak ki. Macam-macam macam. Kes lidah. Dia bisa dia. Kita duduk rumah kita dengan orang rumah kita. Berapa kali orang rumah kita tumbuk kita, lebang muka. Rekuk-rekuk. Apa kali ya? Set. Dia kekek tau. Lamanya ni kau? Lamanya? 5 bulan? 15 tahun? 15 tahun dah nikah. Rajin tak orang rumah dia mari tau? Tak ada ayah, ada apa kamu? Ada dia tumbuk tak muka. Nampak? Rajang? Kekok? Ada? Ada lah betul. Tak, menyakit dengan tumbuk sepak kerajang ada. Dengan lidah. Tu kata. Tu bini dia hak warak sekali tau. Bini dia kekek lah. Kan? Lidah jangan main. Bisa ni. Bisa. Nampak? Lidah tak buat dosa. Allah orang dalam api neraka. Dengan sebab tak jaga lidah. Dengan lidah juga masuk surga. Dengan ucapan-ucapan kita beri nasihat kepada orang, boleh pahala banyak. Walaupun kita tak buat. Ada orang kata tak boleh, mu tak buat, mu suruh orang buat. Boleh. Boleh. Kalau orang kata lima takut nama la tas'alu, bapa mu kata benda yang mu tak buat, hak tu bukan larat kata benda baik. Tapi rugi mu. Hak mu suruh orang buat baik, boleh pahala ke mu? Molek dah, tapi mu rugi, mu tak buat atas. Maksudnya. Jadi kalau ada orang dakwah kita, orang suruh kita buat baik, padahal dia duk buat dosa lagi, dosa kopling, dengar saja kata dia dah. Jangan kata, mu dah betul, mu nak suruh aku buat molek. Jangan kata gitu. Sebab orang yang nak mendakwah, orang nak menyampaikan kebaikan, tidak syarat bertaubat. Tak syarat bertaubat. Kita sedang buat maksiat pun, wajib cegah kemungkaran. Itu mulut. Kelebihan mulut. Kita dah buat lagi benda yang baik, kita suruh orang. Kita tunjuk je. Boleh pahala sama. Nabi sebut dalam ayat ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang tunjuk orang lain benda buat baik, maka pahala sama macam buat. Orang tanya kat mana masjid bulan sekarang ni tunjuk masuk kanan. Belum bagus sekolah masuk kanan. Ni. Ditunjuk belaka. Pasal malam ni dia kata ada orang ngajar Quran lah, tajwid lah, dia kebok. Nah. Dia dah pergi, dia main nokel. Boleh pahala. Boleh. 10 orang dia tunjuk, kebok ada ngajar macam ni, 10 pahala dia dapat. Dia atas meja beliau. Dia cari bola hitam 7 mata. Boleh pahala walau sedang berzina, boleh pahala. Jadi sebut sama orang Imam Ghazali kata orang yang sedang berzina. Sedang berzina bukan lepas zina, sedang berzina. Hak puan duduk bawah, lelaki duduk atas. Lepas tu nitah orang puan seorang tak akan jibat, wajib kena tegur puan tu. Hey mek, pakai jibat. Dosa tak akan jibat. Gitu. Pada hari hidup berzina tak sudah lagi. Nampak lagi?
Imam Ghazali orang nak doktor kan. Bukan tanda doktor. Nah, bukan Haji Ghazali orang injeksi. Nah, Imam Ghazali siapa gitu semua. Jadi kita cari keuntungan lah. Suruh orang buat baik walaupun kita tak baik. Cuma kalau kita tak buat atas benda yang orang yang buat baik, kita rugi itu sajalah. Rugi mana? Rugi takut-takut pahala kita suruh orang tu tak setimpal dengan dosa yang kita buat. Boleh? Jadi gitu. Tapi tetap mendapat pahala dengan syarat kita beriman kepada Allah Taala. Fasik sekalipun dapat pahala. Maka lidah dia sentiasa nak berkata-kata perkara-perkara yang akan memberi kesan yang tak baik pada tubuh badan. Dia datang daripada hati. Hati ni dia menteri besar. Lidah ni esko. Esko kanan. Nampak? Hati yang suruh kata. Lidah sebagai mutarjimah saja, penterjemah. Lidah ni menterjemah bagi hati. Sebab itulah perkataan, pandangan semuanya tempat salahnya hati. Sebab tu sebelum Isra Mi'raj belah ada. Padahal belah dah sekali masa duduk dengan Siti Halimah Sa'diyah. Nah, masa Nabi masih kecil, sebelum Isra Mi'raj sekali lagi belah. 2 kali operation belah jantung, buat keluar jantung Nabi sekali lagi, basuh dengan air Zam-Zam, letak dalam kamar. Siapa dia operation? Doktor mana? 2 orang pakar bedah malaikat. Orang putih masa tu tak ada, dia hospital. Duduk atas pokok, lanjang bulat. Nampak? Hebat pembedahan. Kita belah tak? Tak ada belah. Maka kita kena bersih hati kita sendiri dengan taubat. Dengan taubat banyak-banyak. Maksud para nabi ulama kata tak wajib taubat, tetapi mereka sentiasa bertaubat. Nabi ni orang tak ada dosa lah, maksum man usima minal ismi. Mereka yang dijaga oleh Allah daripada melakukan dosa masih bertaubat. Dan kita tak taubat. Kerana perjalanan Nabi ni hebat sangat, nak tunjuk kebesaran kerajaan Allah, nak khabar kerajaan dunia ni cek, hadari, cek ya, nu besar lagi, bersih hati. Nah, pembedahan, pembersihan berlaku pada Nabi, tapi maksud umat kita, bukan Nabi. Maksud yang tersirat, kita kena bersih jantung, bukan Nabi. Nampak? Nabi buat contoh sebagai muktabar saja, untuk ambil pengajaran. Nah, lepas belah dari Nabi. Kita cerita belah dari Nabi. Apa tujuan? Kita kena bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untung orang yang bersih hati, dan rugi orang yang biarkan hati itu kotor. Maka oleh kerana malaikat tak datang, kita masih cek bersih hati kita, kita kena bersih. Ya ayyuhan nas tubu ila Allah. Nabi kata, wahai manusia, taubatlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi bil lailin wa yaumin. Aku sungguhnya taubat pada Tuhanku sehari semalam 24 jam. 70 marrah. 70 kali. 70 kali Nabi taubat. Batu setengah ulama kata daripada hadis inilah sunat kita istighfar 70 kali sehari. Di mana tu? Bangun tidur 10 kali. Lepas subuh 10. Lepas zuhur 10, 30 dah. Lepas asar 10, 40. Lepas maghrib 10, 60. Lepas solat isyak 10. 70 kali. 60 nak tidur 10, 70. Betul tak? 70 kali. Dan kita 17 hari dah taubat sekali. Nampak? Dosa 2, 3, 4 jalan sestekor. Nah. Abang dah taubat berat kita. Kita ni lah. Nah, Nabi ni buat isyarat, dia tak ada dosa. Nah, tapi 70 kali sehari. Nabi ni macam kereta raja kan. Kereta raja duduk dalam geruk tak jalan macam kita pada lagak, baik lembu, taik kambing, jerit habis. Tapi tiap-tiap hari, pagi sekali, petang kali, jaga istana jelak dengan budaya. Nah, tak kangen lampu, polis lah apa semua. Dah masuk lah, geruk. Dah kena kata, polis nama. Hati-hati para Nabi itu. Dah buat dosa je kita, polis nama. Kau kilat. Kita kata Allahu Rabbi. Sekali gegar kat bumper tu, bersolengah jatuh tanah. Nampak? Duduk celah magat. Nah, cermin apa pati sawa.
Pakai haji 8 tahun dah haji gonyok. Aduh. Allah Rabbi dan apa buatnya? Tajalli Allah Subhanahu Wa Taala barang kata. Nah, waktu taubat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila rabbikum taubatan tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubat kamu kepada Allah sebagai taubat nasuha. Nah, maka taubatlah kita memulakan perjalanan kita yang sangat jauh ini. Sebagaimana Nabi dibersihkan hatinya, isyarat bagi taubat untuk perjalanan Isra Mi'raj. Nah, dan taubat macam baru beranak. At-taibu anil zambi, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang taubat daripada dosa sama macam budak yang tidak ada dosa. Ada dosa ni budak-budak. Kita ingat masa kita cek-cek dia ada dosa tak? Tak ada dosa tak? Budak-budak mana ada dosa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua budak-budak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ni mana? Bersih daripada kotoran. Nah, Firaun masa kecil beranak. Oh, comel loteng. Tak ada dosa sikit. Jasbuhu. Nampak? Oh, tak ada dosa sikit. Leni malaun. Nah, bila besar baru lekat dosa. Budak judi dah hari kau tak. Nabi kata dah dosa ni sampai hatta yahtalima, sampai budak tu balik. Budak-budak ni balik sekolah dia jumpa agak setong ni faham bapak dia bawa tadika, loli bati dia lokang. Ada apa? Jadi ingat ke hari dia botol. Dah padahal lari kasbut jatuh. Nak tok kapung hadari. Ha. Ni bahan mulai ada dak dosa. Berjudi budak-budak ni main telur rumah kita taruh posen orang dak dosa. Pasal apa? Dak berkata ni. Dak balik lagi. Ha, yang dosa mak ayah dia kalau dak marah. Ha, sebab tu kita kena marah kalau budak-budak buat dosa. Dia dak lekat dosa, kita lekat mak ayah, kita tanggung. Nah. Jadi kita dak marah orang judi, anak kita judi dak marah. Dia main tikam kat sini tu. Judi dia. Di dah sini tikam posen, ambil sikit nombor, pakai rubuh tu bola macam-macam posen. Nah. Ha. Hari-hari raya dulu budak-budak cek dia beli tikam. Nang ya tikam. Lepas tu gantung dia sudah. Muzik aku siap. Tikam kosen tengok dalam 5 sen. Kena video 5 sen. Tapi dia buat sama dah. Memang kita untung 5 riyal, 6 riyal. Tidak banyak, tak ada untung 4,000 dah. Nah, dia panggil kelas ibtidai judi. Ibtidaiyah dia panggil, kelas permulaan. Kelas ayah dia lain lah. Kelas abang-abang dia judi dinum. Jalan atas abang, tank motosikal. Nah, 300 malam, 400 malam lerak. Nah, ayah dia main dinum pula, main kuatang, main cekating, nombor ekor. Dia naik kelas mau menengok. Nah, kelas-kelas koprak tu atas bukit tu. Genting Highland. Tempat malaikat tak ada. Nah. Boleh hak tu kita marah sangat dah anak judi ke apa? Mak pula tanya pagi raya dah untungnya mah. Mak dia tanya. Anak main beli tikam. Mak dia tanya. Untungnya ni. Dah beli lagi. Mak. Binawe punya mak. Yang orang tu gantung su ya. Nak lalu kampung mulai ada tapi imam bahan kau 2 ping. Imam. Nah. Jadi mulut. Dalam satu hadis Nabi kata man kasura kalamuhu kasura saktu. Barang siapa yang banyak cakap, banyak salah. Wa man kasura saktuhu kasurat dzunubuhu. Barang siapa banyak salah, ya dosa. Wa man kasurat dzunubuhu fanaru aula bihi. Barang siapa yang banyak dosa daripada pahala, neraka lebih layak. Bahkan nak masuk syurga. Nah, masuk neraka. Nak masuk syurga ni di syurga macam ke universiti lah. Dia ada syarat dia. Nah, kalau jauh 2 sembadah pergi nyetik nak masuk universiti ni. Universiti orang gila. Nah, dia ada syarat-syarat dia. Syurga gitu kau. Neraka pun begitu juga. Dengan sebab lidah. Lidah ni kalau kita sebut saja perkataan, nak kena molek, neraca timbangan kita penuh. Sebab dalam satu hadis Nabi kata, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kita sebut alhamdulillah, penuh neraca timbangan. Allah, apa kita tak mau sebut? Nah, duduk saja mana-mana alhamdulillah, alhamdulillah. Ayah kita.
Dah sebut. Nabi kata alhamdulillah tamlaul mizan. Mizan ni mana neraca timbangan amal, bukan laci, neraca. Sekali sebut ikhlas lillahi rabbil alamin. Nah, penuh neraca. Maknanya bila timbang habis dosa-dosa kita. Sebut banyak-banyak. Tak sebut. Dia sebut benda lain. Nah. Walhamdulillah wa subhanallah tamla'anil mizan. Tambah sekali lagi penuh semizan juga, iaitu subhanallah. Payah kita. Kenyang itu. Murahnya Allah Taala. Sebab tu Tuhan bersifat Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman sangat murah. Tak murah apa? Kerja sikit bayar mahal. Ada kita kerja dengan kepala tukang. Dia minta kerja gini, saya nak minta kerja dah bagian nukang. Tapi saya nak kerja setengah jam je. Kepala. Tapi saya nak minta dalam 200 jam boleh tak? Kepala tukang kata gini boleh. Tapi meletak dia kepala mu andah dia kepala mu atas kuda. Biar aku tang tokong dulu. Tak, aku yang muda tu ya. Kenapa? Hak ni sebut subhanallah. Hati ikhlas. Kerana memuji-muji kebesaran Allah. Penuh neraca. 2 kali sebut tak tahu kan. Payah kita nak sebut. Orang yang Tuhan angkat martabat boleh. Orang beri Tuhan beri kemudahan bagi dia. Nampak? Bila kita dapat mudah buat berkebaikan lagu ni? Bila kita bertaubat. Bila kita tak taubat dia payah. Benda ringan jadi berat. Dalil ulama kata inna siqatal dzunubi tamna'u min khifatil ibadati. Sesungguhnya belitan dosa kita tak terlepas daripada dosa, dia menyebabkan ibadat yang ringan tidak terasa ringan. Jadi berat. Tak boleh nak buat. Nah, bila nak boleh kata alhamdulillah, balik rumah buka saji lauk ayam. Nampak? Tonggeng ayam sekor. Alhamdulillah. Ni kita set kita ni. Kita ni set ayam je. Cuba buka terus saji tak ada lauk. Kata alhamdulillah tak ada lauk. Tak ada kata. Kalau makan tak, alhamdulillah tu. Tu pun kata selepas dawa. Nabi ajar kita bila tengok ada makanan, alhamdulillah. Walaupun dah sedap. Dah dosa dah kata tak dosa ada. Kita tak lepas makan baru kata tu pun kalau makan sedap. Nah. Kalau orang beri benda-benda tak sedap, alhamdulillah. Jumpa orang tengah jalan ni, orang beri kita onja-onja sekali. Tak ada lah, memang buka berseri. Habis buat raya mungkin datang dah onja juga. Alhamdulillah. Kita tak makan kenyang dah. Tak kata alhamdulillah. Kenyang dah. Tak kata. Dah. Alhamdulillah. Tok bila? Apa? Bodohnya tu bila? Kata lah dulu masa tengok makanan alhamdulillah. Kata selalu. Nah, kita buat apa jadi bab makan jadi bodoh gitu. Tengok lalu malam nama Allah Rabbi. Tengok muka juga. Kau dah lagi mari. Oh nama. Kali dekat apa sih? Mari sepek mari. Nah, dah lagi mari juga. Nah. Nak balik awak nak tak kolah lipat. Dah jangan tu. Muka hari baru. Malam nama muka wasi hari. Lepas tu muka dah malu. Kolah tu dah boleh cakap. Kalau kolah boleh cakap. Awak kolah kan kata lah. Nampak tak? Mana tak ada hari lain yang nak bagi. Kolah tak boleh cakap. Mari. Nah. Makanan ni kita kalah selalu kalah. Dengan makanan kalah. Nah. Dari makanan yang digaduh dulu. Padahal orang tu dah dok semayang. Berjudi. Lawan untuk guru, lawan ulama. Pada buk ni dia kata ni. Apa benar umur 7 malam. Tok imam mati 3 malam. Nah, hak lawan Islam mati 7 malam tahlil. Malam 7 pakai lapu baceng macam ke ceramah. Oh paking. Malah nak bergerak kita. Kabar perang pedang bersih. Nah, orang yang memberi sumbangan dalam menghalang daripada tertegaknya Islam adalah musuh Allah. Musuh para nabi. Musuh orang beriman. Boleh tahlil.
Ulama kata dah kan, semayang banyak 2 orang cukup. Biar lepas fardu kifayah. Jangan ziarah ramai-ramai. Jangan nawak ramai-ramai. Jangan ki tahlil barang tak wajib. Ambil kerjang lah. Buku gambar. Nak minta tolong hati Tok Imam kawan ni si ayah. Jangan ada gambar ni. Ada aja. Ni dah boleh. Pada Tok Imam haid malam ni. Kan dosa tak pergi ratik? Dosa tak? Ratik bukan. Benda khilaf ulama. Nak setengah ulama je. Sedikit je yang kata harus. Nak ramai kata tak harus. Nak tak apalah ada kata harus boleh ratik. Nak tapi bukan wajib. Tak wajib. Orang yang tolong Islam pun kalau kita tak pergi ratik pun dia tak dosa. Betul tak? Dan ni hak lawan ulama. Hak memberi sumbangan supaya terhalangnya cita-cita ulama-ulama kita. Kita pergi ratik sungguh-sungguh hati. Nah, apa penuh ni? Tok Imam pada aliam. Nah, tak usah pergi ni. Pergi orang yang nampak kasih kepada Islam. Pergi. Tak suruh lah tu. Ni dengar orang panggil hati. Oh, Tok Imam. Jember lalu. Cuit dah ketuk bilang. Cak. Maknanya wirid jangan panjang. Faham tak? Ada tali malam ni bawah. Nasi minyak. Sampai di rumah ni. Dengar Tok Imam ni. Bahan ala gula. Faham tak? Faham dia lapar je Tok Imam. Bapa jadi begitu. Tu bila kau kira lah. Air kopi yang tak belakang ni. Faham? Dapat gitu semua. Tengok rumah dulu. Rumah siapa? Rumah musuh-musuh Islam tak boleh. Ini bukan masalah. Ni bukan masalah politik. Tak kira siapa-siapa pun. Kumpulan Yopin ke, kumpulan sekular ke, kumpulan Islam liberal ke. Yang tak mau balik kepada Islam sebenar. Yang tak mau balik kepada ulama-ulama kita. Yang memusuhi ulama-ulama kita. Nah, yang menghalang daripada cita-cita Islam. Maka tak guna kita kasih. Kalau kita kasih sungguh kepada Islam, maka kita tidak akan merai-rai kepada orang yang tak suka kepada Islam. Itu baru tu perjuangan. Baru perang sungguh. Nah, barulah memberi keinsafan kepada musuh-musuh Islam. Ni tak ada insaf. Kita hukum anak kita kerana anak kita babi, jahat dan sebagainya. Baru tu. Anak ni dah kena batang apa? Dah dia baik. Anak boleh mikir lalu. Ni tak ada mikir dah. Nampak? Kaki nombor ekor mati. Oh, gegar yang dia rasuk ni hati ni. Faham tak? Malam 3 seluruh je memang. La ilaha illallah. Allah. Dah tahu mana tu tahu. Tahu mana Allah tahu. Malam nama sangat ah. Malam nama tu imam waktu sebeh sendiri lah. Tak main dah sebeh atau mau sebeh pasti. Sebeh kayu pokai. Sosok ni suti. Hapau. Malam nama. Ini apa dah orang tu cucuk nasi. Tubi ayam sikit kau celah buat rabur. Ni masalah. Jadi semangat pelik. Jangan main piti dia semangat pelik. Jangan main piti kan. Biar kita biar sama. Piti tak piti sama. Ngajar ke, belajar ke, jadi tikmang ke, bila ke, buat kerja agama sama. Boleh piti dari piti sama. Orang beri kita ambil, tak beri sudah. Nak. Ni macam celeking lah. Habis macam celeking dia pun jiru. Tak lari tu itu tikmang. Kau itu membang di blender. Biar kekeng itu selalu. Ya lari. Habis baca doa amin. Dia pun ambil air dia. Dia pun wih kan wari-wari. Tidak lari diri je tu. Buat barang macam tu penali. Kita tengok ciak gitu. Lagi apa dah? Dah habis dah. Mana tak lari dia nak tegur orang BT. Lari lah. Orang nak pergi kain lekat ke BT kejar lah. Ni tak cengak itu. Mata lion-lion. Jangan main BT, jangan main BT. Punah jangan. Dah macam mana Tuhan nak mustajab doa dia. Dia nak BT orang. Sudah semayang. Lari lah. Sudah macam terking. Dia nak jauh. Dah. Dia rumah jatuh dah ada rezeki kita. Dah susah. Dah salah ambil. Tak ada salah.
Ulama sosok pada kita dia ambil. Tapi dia tak nak kan. Dia pada ngucang kau. Mata daripada mak empik kata. Dia tengok dah. Wah ni dah ambil gitu. Sapu aku atas tu. Tu imam. Kata imam sini. Imam kat lain. Afrika Tengah. Allah Rabbi. 2 malam main pula tak tahu. Malam esok boleh tengok tak datang. Semalam pula ketang, ni pula serat. Itu imam dia kata. Nah. Dah mayat-mayat, sudah mayat-mayat, sekarang kalau ni baru ya biti. Wih, berapa ya sekarang? RM5 dah. Cik Imam. RM2. Dapatlah Cik Imam. Dapatlah dapat amlet dia bagi. Tak malah beri. Kita roi korang mari jauh-jauh. Tak penat lelah dia motosikal dia. Jangan niat nak piti. Tak. Kita tengok orang tu beri piti. Pitu ada 2. Pitu kot ni usaha kot ni. Pitu lek ni beri piti. Pitu lek ni dak beri piti. Jelas kot ni. Cara dia. Lalu kot ni dia kejauhi juga. Apa? Ni dak. Tujuan ni ada piti awak sini. Awak lagi. Awak lagi. Imam yang kecil. Dah budak tu anak si mati tu tadi pesang dah. Tok Imam 2 dia bisa. Tok Imam boleh kepi dah. Tok Imam memang bagi 2 pi maknanya 10. Tok Imam ni salah budak bisa tak lari duduk dalam rambut je senyap. Geng-geng dia 40 orang duduk start motor dah panggil. Lagi. Mana buat gitu juga. Tok Imam. Tok Imam duduk dalam rambut. Akhirnya tuan Muh tu beda. Tanya Tok Imam. Bau sekeping tau. Kalau begitu tombok apa begitu. Abun dia Tok Imam. Abun dia tu. Betul lah ada ulama kata boleh ambil. Tapi janganlah siapa jadi tu. Lepas tu luncang no. Kawan ni apa belum betul. Tak congek kau ngek dah. Dia tunggu tak turun kita. Mana baru boleh sekeping. Ini masalah. Kita ni juga masalah dunia. Perempuan tua tak? Itu dunia. Sejam lah. Sejam lah. Lapar perut kau. Jadi jagalah mulut kita. Kalau bercakap dengan isteri pun dia panggil ngopak. Berarti dia tunjuk makan daging. Nabi tanya Jibril ni pun dia. Ni makanan yang molek sebelah ada tom yang ada gula ada apa tak makan. Dia makan orang yang baru mati. Mayat yang busuk. Jibril kata mengupak. Mengupak. Rupanya makan daging saudara. Tu dalam Quran kata ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Sebelum tu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengumpat setengah, kamu akan setengah. Jangan ngumpat orang beriman. Orang kafir boleh ngumpat. Faham? Orang kafir musuh-musuh Islam boleh ngumpat. Orang beriman tak boleh. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Adakah kamu suka bahawa kamu makan daging anak beranakmu yang telah mati? Anak hempok kita mati dah kita rasa makan perut ni. Fakarihtumu, Tuhan kata, sudah tentu kamu benci. Tunjuk ke Nabi itu sungguh makan. Ngumpat ke orang beriman. Tak boleh. Dia kata bukan ngumpat saya dengan isteri saya 2 orang. Tak boleh. Jadi 2 orang. Dia dah ngumpat ni seorang. Baru dia dah panggil ngumpat. Dia cakap haburu orang seorang diri. Ataupun dia cakap dengan ayam. Ada ngumpat. Dia cakap dengan anak kucing mereka, dia pun cakap orang. Ada lagi ngumpat. Dia kena 2 orang. Ada seorang insan manusia dengar. Dia panggil ngumpat. Dan tukar dengar dosa sama dengan tukar ngumpat. Al-mustami' ahadul muqtabain. Orang yang menuntut dengar perkara umpatan adalah salah seorang daripada yang ngumpat juga. Mana? Fil ismi dalam bab koti dosa. Tapi biasa orang kuranglah beri ngumpat. Lelaki dia kurang sikit mulut. Mak ayah kita mana hebat? Mak ke ayah hebat mulut?
Mak dah. Tu minta ki. Tu, tak sungguh. Kita tengok kan, bukan kita nak kata orang puang tidak. Dia memang hakikat dia gitu. Memang gitu. Tuhan beri kelebihan. Orang lelaki kelebihan dia gagah tangan. Oh, boleh pikul ni seming. Nah, 25 kilo sebik tu. Kanan sebik, kiri sebik. Boleh agak gagah. Kaki gagah, boleh injak pintu papcah kan. Nampak? Tangan gagah. Semua gagah orang lelaki, melainkan lidah tak gagah. Mulut dah buat cerita. Itu Tuhan buat nanti. Orang puang dah gagah belaka, melainkan mulut. Betul tak? Orang puang jalan hambat. Ni jalan. Kita pak depan lah. Dia duduk tengah jalan orang lain putih, kita tangan dia lari balak, tak mampu kan? Nah. Dia lambat dia lambat. Nanti nak nikah dengan orang tengok. Kalau mak jalan laju hang. Kalau jenis jalan laju ni buat kerja dekat. Kalau jalan ngek memang stambung lah, pinggang dalam sing. Dia memang gitu. Kalau dulu-dulu dia pandai tengok. Rupa kalau jenis malah. Nah, lelaki balik di rumah. Sembang muka dalam sing, nak asuh muka. Sodok bahar di ulu garpu. Dah stambung gitu dalam sing, dah basuh. Tapi tak buka berok bang. Kasih selamat dulu cokek. Nah. Jenis malah tu. Kalau jenis gitu mas kahwin 15 riyal dah. Nah. Tapi balik motor tua rajin. Dia sandiwara radio. Lupa. Tak rumah kita hanya buat kali dalam bilik air, dapur. Nah. Dalam pak mandi macam tak kau ni belakang nembok. Faham tak? Orang kurang. Tapi balik rumah tua, oh jangan. Bini kita di belakang. Api ni, sing api, gonyong api. Sampai tong-tong keh gonyong. Ni mak kita kata orang rajinnya, nak cukur ni cakap, rajin tu. Dia tengok di rumah. Orang puang. Jadi dia ni orang puang, dia lemah. Dia lari, menang orang lelaki. Kalau parik-parik orang lelaki bapak gitu. Dia tak kata lepak buat Pinang, loli. Ni buat Pinang tu dah balik. Orang puang, lembek. Akak tu dah urut, akak ni dah urut. Tapi mulut, dia juara segala juara. Ada orang lelaki. Tengok tok kita lah. Tengok tok kita. Nampak? Ngap kat mata rentek mulut. Doki tak ada ni, doki tu. Dia duduk tawakal. Duduk gitu ni. Duduk terik bulu kat daun sebenarnya. Habis kuat lalu kubang. Buat gitu. Ada bunyi suara doki. Tu Allah. Atau rumah. Mata latih mutung. Ni agak puang. Tapi bukan kita nak kata dia. Bukan hak pula segan ni lah. Hak ada ni bukan. Hak surah-surah lain, masjid lain. Hak ada ni 2 kali 5 je. Itu. Jadi kena jaga. Dia memang lebih. Kalau dia 10 batah, kita 10 batah. Orang 100 kan. Tak tidur itu pacarah. Nampak? Kita 20 batah, 30 batah kapang dah dia. Dia mesti ayat dia. Dia lebih jutik. Kapang dia. Kita memang gitu. Pacarah. Pusing kau ni tak kena, pusing tak kena. Lalai esok cari kusang bubu baju lagi jauh kila papang. Jangan main. Lari dah balik semua dia. Ayo mak sepatah. Dia bisa dia. Mulut dia 99 ekor setan duk gantung. Jangan main. Nampak? Orang lelaki bijak bak cari bitis tapi kalah mulut orang. Ada bitis tambul lagi. Nampak bang dia. Dia lebih bagian tu. Nampak? Sebab tu dia makan banyak. Dia bisa bagian mulut. Kerja tak ada makan banyak. Kakak papa mesej, tahu yang bang 2 buku. Nanti kelakar, kalau tak ni dia. Oh yang lalu. Ini malam ni jangan lupa tu sate. Tapi kita dah kita sayang. Okey yang. Ada ke nak marah pada bapakmu. Makan hanya nak order je. Dia memang juara bagian mulut. Kita tak lerok mulut itu. Kita gagah bagian lain. Ngalah tak mau. Tengok kadang nikah kan. Dah guana ni. Kira guana poknya weh. Pak cik kata, saya ada apa-apa. Dia nanya mak dia pula. Tengok. Nampak? Tunggu gayung. Dia orang bagi tangisi anak dia. Minggu dah.
Kenal dah lelaki. Lepas tu ayah pun kenal, mari tanya, jumpa ayah kedai kopi dah buat ni wakcik anak wakcik tu saya bagi tengok minggu lepas. Nah, wakcik dia kata, wakcik tak ada apa-apa. Dia tanya mak dia apa dah. Tu mak ada lu dah. Kau depan mak dah cakap tu. Sampai gitu semua. Patutnya mak mana ada hak memberi persetujuan. Wali kan nak nikah anak. Wali kan. Wakcik alhamdulillah wakcik setuju. Nampak? Ambillah buat isteri, duduk molek-molek. Dan mak dia ni, mak dia tak ada kuasa, pakcik berkuasa. Kata gitu dia. Tanya mak dia pula. Misal ke golok bom, misal. Ada. Allah Rabbi. Misal ke boleh buat payaknya. Baik keng apa gitu semua lah. Ni kata, kalau menang mak. Nah, jangan main mak, jangan main. Dia boss kan, big boss. Nah, itu cakap besar je. Nah, tengok orang kau piti kan salah dia salah kau. Pernah kocek kan? Dia baju Melayu dia beli klepel pula tu. Sekali pakai baju mana ada kocek. Tapi dah dia nikah anak, dia beli buat baju Melayu 4 kocek. Orang lain 3 je kocek. Dia 4 kocek. Bukan telur belakang, telur lipat. Faham tak? Pernah kocek ni boleh siapa? Mak dia kan. Dah sekarang dah buat anak bang, titi hak tu salah ni, baru pergi belakang dah. Serah belakang. Ayah gitu body. Serah mau. Mak tak gerak, dia duduk dah tinggal gitu Bahal di seruk. Menang je. Nah, pak kocek di bawah depan mak, habis licin. Kalau dia temu natu salah lah baku dah, baku bawang. Nah, tu dah ada. Lebih dia Tuhan beri dah. Sebuah tak mulut dia bang. Dah TV pak kocek dah, dia bunyi lagi. Pak dalam kertas. Apa nak bodoh ada. Dah tinggal tadi ingat juga. Nah, tengoklah bahalah itu ni menang atas dah waktu dah kertas. Dia bos. Nampak? Tu jaga mulut, janganlah sampai menyumbangkan kita tersembam dalam hati. Itu tujuan di antaranya tunjuk orang yang kena seksual lidah, kena kerak mulut, orang yang makan apa benda ni daging saudara dan sebagainya, menabur fitnah dan sebagainya, kena jaga. Yang telah berlaku bertaubat kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah ambil balas atas kami apa yang kami salah, apa yang kami terlupa pada masa yang lepas dan masa yang akan datang. Batu kita banyak-banyak memohon ampun pada Allah 70 kali sehari. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Allah Ta'ala bersihkan kita daripada dosa. Itulah yang terbaik. Sebelum kita mengundur diri, ada soalan ni sekeping. Apakah pandangan kalau para jemaah meninggalkan imam yang sedang berwirid sedangkan mereka tak uzur, apakah hukumnya? Soalan kedua, apa pandangan kalau makmum mufarakah bila imam baca ayat suci Quran panjang sangat sedangkan mereka tak uzur, apa hukumnya? Apakah hukumnya memperkecilkan ilmu bila tok guru mengajar ilmu agama? Yang keempat, bagaimana cara pergerakan makmum bila makmum menggantikan imam yang terbatal? Yang kelima, Musa As-Samiri itu dajjal ke? Yang keenam, apa sebab jemaah asar saja yang ramai? Semayang lain adakah tidak boleh 27? Baik, kita cuba jawablah reka-reka. Ada lagi? Asal awang Apa hukum orang yang bawa cerita dari mulut ke mulut sedangkan cerita tersebut tak benar dan tidak berlaku, hanya fitnah semata-mata? Dan Nabi pesan, hendaklah kamu tengok dan jangan kamu dengar. Jadi apa hukum orang yang fitnah orang? Apa hukum orang yang tidak maaf pada orang yang buat fitnah? Baik. Dia kata cerita fitnah kita jangan bawa lagi. Istimewa pula kalau pada orang-orang beriman. Fitnah ni yang bolehnya kepada kafir harbi. Kafir zimmi tak boleh. Kafir zimmi ni orang kafir yang duduk di bawah pemerintahan Islam, dia bayar jizyah. Dan dia tidak buat kacau dalam negeri orang Islam. Tak ada lah buat pamflet ke, buat joget, buat apa, buat kelab malang, panggil budak orang Melayu nyanyi joget, tak ada itu. Nampak? Dia pun kafir, tapi kita wajib jaga kehormatan dia. Tak boleh kita fitnah. Yang boleh kafir harbi, orang murtad, musuh-musuh Islam.
Jadi bila kita bawa cerita, dia ambil cerita tu, kita dengar dua belah dulu. Dalilnya kalau kita ni orang dengar sebelah, orang cerita dah ke orang lain, marah-marah kita. Nah, ada orang khabar kita ni buat lagi orang puang malam. Nah, biasa kita duduk sekarang. Orang pergi cerita lalu kedai kopi, kita berasa bengan. Kita rasa patut mai tanya aku dulu. Nah, mai tanya aku dulu sebab aku bawa betul semua kopas malam, aku gendong, mak dari aku nak beranak. Mana umpamanya. Baru timbul, baru hilang kita fitnah. Dia pergi fitnah selalu. Maka susahlah kan. Kita terasah dulu. Dan sekarang ni memanglah fitnah daripada dulu sampai sekarang satu senjata yang amat ampuh untuk menjatuhkan lawan. Fitnah ni kita guna untuk menjatuhkan musuh-musuh Islam. Lepas tu dalam peperangan kita boleh fitnah musuh. Boleh tipu musuh, boleh lebah, boleh dusta dia. Itu peperangan. Dia gitu. Itu senjata tu. Ni kita buat senjata untuk nafsu kita. Kita nak lawan cara depan harus kita. Nak bercakap, awak nak cari kita. Fitnah maksudnya. Poin kita, isu kita tak ada. Fitnah. Tak boleh. Maka dia tu lebih hebat daripada pembunuhan. Bunuh mati senyap habis cerita. 3 hari orang cakap bak dia mati, sesat. Tapi fitnah bersambung-sambung. Pada innal fitnata asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih hebat daripada kematian, pembunuhan. Itu maksud dia. Lepas tu dia kata, apa hukum orang yang fitnah orang kalau tidak ada uzur syar'i? Haramlah, dosa besar fitnah orang. Lepas tu orang yang tak beri maaf pada orang yang buat fitnah, dia tak wajib beri maaf. Sunat orang yang buat dosa ke kita beri maaf pada dia. Sunat, tidak wajib. Tapi kalau kita ni maknanya orang yang saudara kita telah minta maaf, tak maaf juga, kita rugi di akhirat nanti. Nampak? Kerana bila kita beri maaf kepada saudara kita sama agama, Allah pun beri maaf dosa-dosa kita yang banyak yang kita lakukan. Jadi kalau kita nak apa dosa, beri maaf orang. Dia tanya ni, orang jemaah meninggalkan imam wirid, sedangkan mereka tak berapa uzur, tak uzur, apa hukum? Jadi kita kena faham dulu wirid selepas sembahyang. Nak tahu hukum dulu, baru kita tahu apa hukum lagi. Hukum wirid tu wajib ke sunat? Hukumnya sunat, bukan wajib. Bila sunat, siapa-siapa nak buat boleh, tak mau buat tak ada masalah. Cuma ulama kata afdal kita berwirid atau berzikir sampai selesai imam. Nampak? Bila selesai imam barulah kita keluar daripada masjid. Afdal, faham? Afdal, bukan wajib. Maknanya siapa yang tak ada kerja sekalipun dia boleh tidak berwirid. Cuma khilaful aula, dia hilang keutamaan yang banyak, tak dapat fadilah. Itu saja. Haram tidak haram. Makruh pun tidak, kata setengah ulama. Walaupun ada pendapat katakan makruh, pendapat yang kuat mengatakan tidak makruh. Kerana bukan ketetapan mesti kena wirid. Jadi kalau kita tak mau wirid, tak mau berzikir dengan imam, kita duduk diam, tak ada masalah. Duduk diam. Nak duduk luar duduk, tak ada masalah. Jangan buat bising kan. Dalam mana comel? Wirid sama dengan imam. Biar selesai dulu. Dan kalau ada kerja, tak ada masalah lah. Kalau tak ada kerja, sebaik-baiknya wirid. Tapi tak wirid juga bersama imam. Nak duduk belakang, nak duduk rehat atas motosikal, nak gulung kat daun. Tak ada apa-apa. Dah rugi dia. Rugi tak wirid. Lepas tu rugi. Jahat tak jahat? Tadi kata jahat. Jahat ni bisi bang awak baru jahat. Sebab tak wajib wirid sama imam. Bahkan imam wirid lain, kita wirid lain. Imam subhanallah, kita ayat kursi. Tapi jangan kuat ganggu orang ramai pula. Orang ramai ikut imam. Dah kita seorang pula belakang, subhanallah. Dia jangan cakap bola kolok. Dia tak wajib sama dengan imam wirid. Masing-masing. Dan bukan menjadi satu ketetapan dalam nas mana-mana pun mesti sama dengan bacaan imam. Zaman Nabi yang berlakunya sunnahnya. Dalam sirah-sirah Nabi, kadang-kadang Nabi baca Allah SWT. Dalam wirid yang lain Nabi baca subhanallah 3